Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada kamu semua? Harapnya kamu semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik dan dalam keadaan bersedia untuk belajar. Pertamanya mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan 3. InsyaAllah kamu bersama dengan saya Hafizi bin Omar. Kita berada di dalam pelajaran Aqidah tahun 3. Kita berada pada tajuk sifat qiyamuhu binafsih. Pengertian sifat qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih artinya berdiri Allah dengan sendirinya. Bermaksud Allah berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa pun. Allah berkuasa menjadikan alam ini dengan sendirinya. Allah tidak memerlukan kepada bantuan atau pertolongan. Allah jualah yang mengatur dan mentadbir perjalanan alam ini dengan sendirinya. Lawan bagi qiyamuhu binafsih ialah qiyamuhu bighairih, bermaksud berdiri Allah dengan yang lain. Okey, dalam pengertian ini apa yang dapat kita simpulkan, Allah Subhanahu wa taala ini berdiri dengan sendirinya. Allah berkuasa menjadikan alam ini dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa pun. Allah juga tidak memerlukan kepada bantuan ataupun pertolongan dalam pentadbiran alam ini. Dan Allah jualah yang maha mengatur dan mentadbir perjalanan alam ini termasuk kita semua dengan sendirinya. Jadi bermaksud Allah berdiri dengan sendiri tanpa bantuan. Kalau manusia memerlukan kepada bantuan, kan, kita nak buat sesuatu, kita saling perlukan bantuan antara satu sama lain. Tetapi Allah tidak memerlukan kepada bantuan. Kita teruskan lagi. Sifat qiyamuhu binafsih artinya Allah berdiri dengan sendirinya. Allah berkuasa mencipta alam ini. Tiada makhluk yang membantu Allah menjadikan alam ini. Semua makhluk memerlukan bantuan Allah. Tiada sesiapa dapat melawan kekuasaan Allah. Jadi Allah mencipta alam ni, Dia mentadbir alam ini, Dia mencipta kita, Dia berkuasa dan tiada sesiapa pun yang mampu melawan dengan kekuasaan Allah. Tanpa bantuan Allah, kehidupan makhluk akan menjadi huru-hara dan kucar-kacir. Apa yang dapat kita fahami? Kita sebagai manusia ataupun makhluk memerlukan kepada bantuan Allah. Contohnya seperti udara. Kita memerlukan udara untuk bernafas. Kita memerlukan haiwan untuk dijadikan sebagai makanan, tumbuh-tumbuhan. Kita memerlukan kepada tumbuh-tumbuhan seperti pokok untuk kita menyedut oksigen kerana pokok mengeluarkan oksigen. Pokok memerlukan karbon dioksida, iaitu manusia mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita memerlukan bantuan antara satu sama lain. Satu lagi contoh, manusia memerlukan kepada cahaya matahari. Tetapi siapakah yang mencipta matahari? Allah mencipta matahari.
Jadi dengan cahaya matahari menyinari seluruh bumi, manusia dapat ambil manfaat daripada cahaya matahari. Bila malam, ada bulan yang menerangi kita pada waktu malam. Jadi siapa yang mencipta bulan? Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bulan. Jadi kita memerlukan antara satu sama lain. Dalam Allah menciptakan makhluk ni, kita memerlukan kepada makhluk yang lain. Teruskan lagi. Allah mentadbir dan mengatur perjalanan di bumi ciptaannya ini dengan sendiri. Kan kita tengok bumi berputar di paksinya. Tiada siapa pun yang mampu melakukan. Matahari mengelilingi bumi pun tiada siapa yang dapat melakukannya. Bagaimana bersilih ganti malam dan siang, tiada siapa yang dapat mampu menciptanya kecuali dengan perjalanan dan pentadbiran yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Kita terus lagi kepada dalil naqli sifat qiyamuhu binafsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadaqallahul azim. Bermaksud, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Surah Ali Imran ayat 2. Kita terus lagi kepada dalil akli. Dalil akli ni kita boleh fikir dengan akal kita sendiri. Pertama, Allah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan sesiapa pun. Kedua, sebaliknya, makhluk yang memerlukan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Ketiga, tanpa bantuan Allah yang menjadikan sistem kitaran hidup antara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, pasti manusia tidak dapat bernafas dan makan dengan sempurna. Semuanya melalui sistem kitaran hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada kita. Kita bernafas, kita makan, kita minum, kan, semuanya memerlukan kepada kitaran hidup antara manusia dan haiwan, antara manusia dan tumbuh-tumbuhan, antara haiwan dan tumbuh-tumbuhan, kan, semua saling bergantung harap. Yang terakhir, makhluk saling memerlukan antara satu dan yang lain. Macam yang saya terangkan tadilah. Jadi kita memerlukan antara satu dan yang lain. Kita teruslah. Hukum beriman kepada sifat qiyamuhu binafsi. Apa hukumnya? Yang pertama, sebagai umat Islam, kita wajib yakin, percaya dan beriman dengan sifat qiyamuhu binafsi. Sebab apa? Sebab sifat qiyamuhu binafsi adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa besar hukumnya kepada sesiapa yang ingkar. Jadi kita berdosa sekiranya kita tidak percaya, kita tidak beriman kepada sifat qiyamuhu binafsi. Terkeluar daripada golongan orang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik, iaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang itu dia terkeluar daripada orang beriman, dia tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik, maka orang kufur dan musyrik ini tempatnya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yadu billah. Kita minta kepada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada kekufuran dan kemusyrikan, supaya Allah tetapkan iman kita semua, insya-Allah. Kita teruskan lagi kesan mempercayai sifat qiyamuhu binafsi. Mengakui kebesaran Allah dan mengharap pertolongan Allah. Ini adalah kesan sekiranya kita sebagai manusia, kita sebagai umat Islam percaya, yakin dan beriman kepada sifat qiyamuhu binafsi. Jadi kita sentiasa mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan sentiasa mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita adalah hamba yang lemah, hamba yang hina. Kita diciptakan oleh Allah, jadi kita memohon doa dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kedua, menjauhi sifat takabur ataupun takbur dan sombong. Jadi bila kita tahu ada Allah yang maha mulia, Allah yang maha berkuasa, jadi kita kena buang sifat takbur dan sombong. Jadi bila kita beriman, kita menjauhi sifat sombong dan takabur ini. Kan? Sebab ini adalah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat mempertingkatkan keimanan kepada Allah. Kan, sebab kita dah tahu dah apa itu sifat qiyamu binafsi. Kita tahu itu sifat Allah. Jadi kita akan sentiasa mempertingkatkan keimanan kita dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Kita tunduk dan patuh pada perintah Allah. Kita lakukan apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Seterusnya, akibat tidak mempercayai sifat qiyamuhu binafsi. Apa yang terjadi kepada kita sekiranya kita tidak beriman ataupun kita tidak percaya kepada sifat Allah? Diri kita akan menjadi angkuh dan sombong serta bangga dengan kesempurnaan diri. Sebab apa? Sebab kita terlupa bahawa apa yang Allah beri kepada kita ini, apa yang kita ada pada hari ini, semua daripada kurniaan Allah. Tiada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi manusia yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab apa? Sebab apa yang kita dapat, apa yang kita ada pada hari ini, kita kata bukan daripada Allah, atas usaha kita sendiri. Ingat, walaupun kita usaha, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berat dan ingkar kepada perintah Allah. Kan? Kita akan sentiasa ingkar kepada perintah Allah. Sebab kita tidak percaya kepada sifat Allah. Kita berat untuk melakukan amal kebaikan. Kita ingkar kepada perintah Allah. Itu akibat dia. Dan yang terakhir, kita mudah dihasut syaitan dan melakukan kemungkaran kepada Allah. Kita minta simpang daripada perkara ini terjadi kepada kita semua. Alhamdulillah, berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu, di lain masa. Ilal liqa' ma'as salamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.